Alhamdulillahil qail wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya serta meninggalkan larangannya. Dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat menyelamatkan anaknya dari azab dosanya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapaknya dari azab dosa masing-masing. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah terpedaya dengan kehidupan dunia, dan janganlah terpedaya dengan bisikan dan ajakan syaitan yang boleh menyebabkan kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mimbar hari ini akan memperkatakan khutbah yang bertajuk Anak kurang beradab bukan salah ibu mengandung. Kaum muslimin tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia, pastinya banyak perkara berkaitan peranan serta sumbangan para ibu akan dibawa ke pengetahuan umum, khususnya mengenai jasa dan pengorbanan mereka. Setiap detik adalah saat dan ketikanya kita dituntut untuk memperingati dan menghargai jasa dan pengorbanan kaum ibu, kerana merekalah yang melahirkan kita ke dunia ini atas kurnia izin Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layan dengan sebaik-baiknya?" Baginda menjawab, "Ibu kamu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab lagi, "Ibu kamu." Dia menambah lagi pertanyaannya, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab untuk kali yang ketiga, "Ibu kamu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Bapak kamu." Berpandukan mafhum hadis tersebut adalah jelas seorang ibu memiliki hak 3 kali ganda berbanding seorang bapa untuk diberikan perhatian dan layanan dengan sebaik-baiknya oleh seorang anak. Ini kerana ibunya telah mengandungkan dengan menanggung kepayahan, dan apabila tiba masa melahirkan juga dengan menanggung susah payah. Ini mengisyaratkan betapa besarnya tanggung jawab seorang anak untuk memuliakan ibu yang melahirkan dan membesarkannya dari sejak kecil lagi. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyentuh tentang tanggung jawab serta peran seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Malah perkataan ibu dan bapak sering disebut secara beriringan. Ini membuktikan bahawa tanggung
jawab seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya tidak boleh dipertikaikan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Saudara jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu mampu menjaga dan memelihara anaknya yang ramai tanpa merasa terpaksa dan dipaksa. Tetapi anak yang ramai belum tentu menjaga dan memelihara ibunya yang seorang sebaik mungkin. Malah ada di antara adik-beradik yang ramai itu saling mengharapkan antara satu sama lain bagi mengambil tanggung jawab dan peranan menjaga atau memelihara kedua orang tua mereka. Antara alasan populer yang kerap diberikan bagi menjustifikasikan kesukaran mereka memberi perhatian dan penjagaan yang sewajarnya kepada kedua ibu bapa ialah sibuk dan tinggal berjauhan. Lantas ada anak yang sampai hati menghantar orang tua mereka ke rumah-rumah kebajikan yang menempatkan golongan warga emas. Lebih mendukacitakan ada anak yang bukan sahaja tidak menghormati ibu bapa dengan mengherdik dan menengking mereka, malah tergamak, mengubur, mencederakan mereka jika kemahuan atau permintaannya tidak ditunaikan. Bahkan dalam beberapa insiden ada ibu atau bapa yang menemui ajal angkara perbuatan anak yang beram dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi apakah sikap serta tabiat anak yang kurang ajar dan biadab itu berpunca daripada ibu yang mengandungkan mereka? Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pengaruh rakan sebaya dan media sosial, sikap anak-anak atau generasi muda yang kurang adab dan tidak menghormati orang tuanya juga berpunca daripada kurangnya fokus terhadap aspek pemberian pendidikan dan asuhan yang baik dan sempurna. Memberikan pendidikan serta contoh teladan yang sebaik mungkin kepada anak-anak merupakan antara penzahiran kasih sayang sekaligus berperanan membentuk sahsiah, akidah, keintelektualan dan emosi anak-anak. Warna yang dicorakkan oleh ibu bapa ke atas anak-anak mereka yang diumpamakan sebagai kain putih itu menjadi penentu sama ada mereka tergolong sebagai Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, setiap bayi yang lahir adalah suci fitrahnya. Ibu bapaklah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mafhum sabda Rasulullah SAW tersebut menjadi syarat tentang tanggung jawab serta peranan ibu bapa ataupun penjaga dalam membimbing serta mendidik anak-anak berlandaskan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Penekanan ini sejajar dengan pendidikan yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya sebagaimana terakam dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya
Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menerusi ayat yang dibacakan sebentar tadi, kewajiban mendirikan solat bagi seorang anak-anak sebaik sahaja berumur 7 tahun. Mereka perlu diajar serta dibimbing tata cara solat yang betul. Jika anak-anak tidak juga mengerjakan solat setelah berumur 10 tahun, maka mereka bolehlah dipukul atau dirotan dengan tuduhan memberi pengajaran. Inilah tata cara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya yang bermaksud, suruhlah anak-anakmu mengerjakan solat ketika mereka berusia 7 tahun, dan rotan mereka apabila enggan mengerjakan solat ketika berusia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Tata cara ini dilaksanakan secara beradab, ada tata susila dan konsisten, bukan melulu atas tujuan duniawi semata-mata. Ia dapat membina kepercayaan dalam diri anak-anak akan keyakinan terhadap diri sendiri, dan keyakinan juga bagi ibu bapa untuk anak menunaikan solat dalam hidupnya secara berjamaah. Menimpulkan khutbah minggu ini, khatib sekali lagi mengingatkan kepada diri sendiri dan para jemaah Jumat sekalian bahwa mencintai dan menyayangi anak-anak mestilah melalui didikan, teguran, nasihat, dan juga panduan dalam kehidupan. Jika ada perangai atau tingkah laku anak yang kurang sopan, janganlah cepat salahkan mereka, tetapi sebaiknya salahkan dahulu diri sendiri selaku ibu bapa. Bermuhasabahlah dengan menanyakan diri sendiri, adakah kita memberikan kepada mereka pelajaran yang secukupnya atau tidak. Di samping itu juga janganlah lupa untuk terus istiqomah, mendirikan solat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan istri dan anak-anak yang beriman dan beramal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yang bermaksud, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami peroleh dari istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والقرابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.